COVID itu benar yang disayang kepada anda setiap hari Sabtu pukul 9 malam. Dan diam tak diam, malam ini telah memasuki untuk episod yang keempat. Apa agaknya pengisian yang akan dibawakan kepada anda. Bersama-sama kita pada waktu ini kita berkongsi tentangnya, iaitu Encik Muhammad Syarif Saripan, Timbalan Pengarah Seksyen Berita TV. Dan kita juga ada wartawan CIB, singkatan untuk COVID itu benar, iaitu Azizi bin Harun. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Ani. Selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa pada hari ini untuk berkongsi tentang COVID itu benar. Sebab walaupun dah banyak informasi yang didedahkan kepada semua halayak penonton dan juga masyarakat Malaysia, masih lagi ada yang tidak mempercayai tentang COVID itu sendiri. Kerana itulah tugas media di RTM untuk menyampaikan apa yang benar berkaitan dengan COVID. Dan hari ini dah masuk episod yang keempat. Okey, boleh kita cerita sikit berkaitan dengan program COVID itu benar itu sendiri? Difahamkan akan berlangsung selama 13 episod dan apa matlamat yang ingin disampaikan kepada para penonton dan apa yang mereka boleh jangkakan untuk episod pada kali ini. Okey, firstly terima kasih banyak kepada Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Ani kerana mengundang kami hadir ke Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Sebenarnya setelah berjalan selama 3 episod yang lalu, program terbitan Seksyen Berita TV ini, kalau di Berita TV kita ada COVID itu benar, kalau di Ewa Semasa kita ada Grandstand Selamat Pagi Malaysia. Sambutan sangat mengalahkan. Pertama kali kita dapat lihat dalam tempoh 3 minggu yang lepas, kolektif penontonan ratingnya telah mencecah 1.5 juta keseluruhannya lah. Dengan kata lain, setiap episod tu melebihi setengah juta penontonan. Jadi ini memberi satu gambaran yang jelas bahawa apa yang telah dilaksanakan oleh RTM ini telah diterima baik oleh masyarakat dan mereka percaya sebagai media yang terpercaya, yang sah itu datang daripada RTM. Kami di tim penerbitan merasa begitu teruja dan gembira sekali lah. Pengisiannya lebih kepada kita mengetengahkan selling off fears masyarakat tentang bahaya COVID itu sendiri, yang sedar atau tidak sedar mereka kena aware, mereka kena ambil maklum bahawa COVID itu membunuh dan benar-benar wujud. Jadi sepanjang penerbitan 3 episod terdahulu, kita dah katakan banyak paparan-paparan, sama ada yang dilakukan oleh pihak ibu pejabat ataupun di negeri-negeri, yang memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa COVID itu memang wujud dan benar. Ya, bukan rekaan semata-mata, tapi mana para wartawan kita pergi ke lapangan untuk berkongsi apa yang mereka lihat, fakta di sekeliling kita berkaitan COVID itu, dan difahamkan setiap episod dipimpin oleh wartawan yang diberi tugas. Maknanya setiap episod adalah berbeza-beza wartawan. Dan kali ini tiba untuk Azizi Harun sendiri. Jadi apa agaknya pengisian yang akan dibawa pada hari ini? Ya, untuk malam ini pengisian dia ada penceritaan daripada Negeri Perak tentang kembali ke rahmatullah Mufti Negeri Perak. Kemudian ada dari tentang penceritaan tentang pandangan agama, daripada pandangan agama, perspektif agama tentang vaksin. Kemudian ada tentang pengalaman seorang masyarakat orang asli yang mengalami COVID-19, dan saya membawa satu penceritaan tentang di sebalik tabir PKRC MIPS yang menceritakan tentang selepas 12 malam. Oh, okey. Selepas 12 malam sampai 6 pagi, apa yang berlaku di MIPS. Maksudnya orang melihat mungkin pesakit-pesakit yang di kuarantin di situ dah tidur, jadi tak ada aktiviti. Tapi saya mencari siapa yang masih lagi bersengkang mata di sebalik PKRC MIPS selepas 12 malam. Baik, dan semua itu dimuatkan dalam tempoh lebih kurang setengah jam, 26 minit lebih kurang. Dimuatkan begitu. Cabarannya itu pasti ada dari segi aspek penggambaran, nak mencari pengisiannya. Sebab saya real time 12 malam sampai 6 pagi. Itu arahan kepada saya. Jadi saya memang pergi ke sana 12 malam sampai 6 pagi. Dan seperti biasalah, kadang-kadang kita mengharapkan satu perkara itu berlaku sewaktu kita ada. Kadang-kadang kita pergi, benda itu tak ada. Tapi alhamdulillah saya dan juga kru berjaya untuk merakamkan momen-momen tu, di mana ada satu lokasi itu saya baru terperasan yang perkara yang paling mustahak di unit itu ialah tabung oksigen. Untuk membekalkan oksigen kepada pesakit-pesakit yang kritikal. Jadi
kita kena packer dengan keadaan semasa pada waktu tu. Kemudian kita nak kejar ke tempat lain pula untuk tengok siapa lagi yang bersengkang mata. Maknanya saya membawakan mereka yang tak didendang. Selalu kita dah tengok doktor, polis yang bertugaskan kita ketengahkan. Tapi yang ini ada lagi rupanya di belakang-belakang ni yang menyumbangkan bakti mereka untuk memastikan kita berjaya untuk memerangi COVID-19. Ini di PKRC MAIPS. Okey, baik, itu akan ditampilkan untuk malam ini. Tetapi itulah bila kita bercakap tentang soal mutakhir dan juga semasa kan, bermakna setiap wartawan CIB ini akan memastikan sentiasa dan istilahnya current. Maknanya setiap seminggu sekali mereka bukan perlu menyiapkan lebih awal tetapi melihat juga antara perkembangan semasa yang berlaku sehari dua sebelum itu yang akan dimuatkan juga. Betul. Begitu. Dia terkandung 3 segmen dalam CIB setiap episod ni. Fokus utama kita kepada situasi semasa yang berlaku dalam negara lah keseluruhannya di mana saja, supaya kita dapat memaklumkan kepada penonton dan juga rakyat Malaysia bahawa ini yang berlaku ketika ini. Dan kita juga ada special report yang kita gabungkan menjadi satu bahan sebagai sokongan kepada main topik yang kita ketengahkan pada minggu itu. Macam minggu ini kita lebih kepada religious approach ataupun keagamaan untuk menerangkan bahawa betapa pentingnya pengambilan vaksin dari sudut pandangan Islam. Ada pakar Dr. Izzah Arif dari Pusat Kajian Syariah UKM yang menerangkan bahawa seluruh dunia berpandangan begini. Bagaimana hukumnya kita mengambil vaksin dan sebagainya, dan tengoklah malam nanti macam dari segi penjelasan beliau bahawa jika tidak ambil vaksin, ini sebenarnya hukumnya dalam pandangan Islam. Dan seperti yang Azizi sebut tadi, saya cukup teruja bila beliau balik daripada MAIPS tu, sebab kita kebanyakan media tak pun mengetengahkan sisi lain yang berlaku di PKRC ataupun di PPB mana-mana lokasi di seluruh negara, apa yang berlaku selepas detik 12 malam tu. Jadi setelah beliau balik bawa bahan tu, kita terkejut sebab ini rupanya yang berlaku, dan kami selut dan tabik kepada petugas-petugas Bahasa Harapan dalam sektor keselamatan, sektor kesihatan dan juga penyediaan logistik lah, makan, minum, sakit. Jadi begitulah kejadiannya, dan memang sangat sedih kita tengok mereka ni, kata orang dah tak satu peringkat yang memang berjuang untuk habis-habisan untuk memastikan apa yang dirancang untuk memberi rawatan yang terbaik pada pesakit itu. Apa kata orang dah sampai ke tahap yang kata upah hidung lah. Jadi bahan yang Azizi awak tu memang eksklusif malam ini yang tak pernah ada dalam mana-mana media disiarkan. Jadi nak tunggu apa yang Azizi dapat di PKRC MAIPS tu, kita nak saksikan CIB malam ni lah. Ya, jangan lupa malam ni pukul 9 malam eksklusif detik PKRC 12 hingga 2:30 malam hingga 6 pagi. Okey, dia tak boleh bagi tahu semua sebab nak bagi orang tengok. Tapi nak tahu juga antara perkara yang paling memberi kesan kepada Aziz sendiri. Kalau ikutkan semua keseluruhan dia, sebab tak terjangkau. Saya memikirkan slot saya hanya 6 minit. Saya bawa 6 jam punya pengalaman. So saya cuba untuk masukkan semuanya, walaupun tak semuanya. Ada yang contohnya macam ada yang menceritakan pengalaman bagaimana sebelah malam kalau orang semua tengah sedap tidur, tiba tak cukup nafas. Sesak nafas. Jadi dia orang yang menceritakan kepada saya tu, dia cakap, bayangkanlah orang tu macam tu, kita tengok kita di tempat dia. So kita nak beritahu masyarakat bahawa COVID ni benar. Dan orang yang mengalami di PKRC ni, dia yang mengetahui apa yang berlaku. Jadi kita harapkan penonton-penonton akan menonton TV1 malam ni. Selepas berita pukul 9 malam, jangan tukar channel. Kena tengok sebab memang tidak didedahkan di mana-mana media sekalipun untuk episod tersebut. Saya nak juga terima kasih kepada Natma, kepada mereka yang bertugas Japan, Negeri Selangor, yang turut membantu saya untuk memastikan saya dapat selesaikan tugasan saya tu. InsyaAllah. Saya harap kita semua akan sedar COVID itu benar, dan mereka yang bertugas di sebalik PKRC ini sejak daripada ada yang 5 bulan tak cuti-cuti.
Itu yang diceritakan kepada saya. Mungkin yang mana tak sempat saya masukkan dalam CIB, saya akan keluarkan dalam berita perdana. Ya, mana setiap apa yang dirakamkan itu tidaklah orang kata dibuang begitu saja, tapi akan didedahkan bukan saja menerusi program ini CIB, tetapi juga menerusi berita-berita yang disiarkan di RTM pastinya. Okey, satu perkara, pada setiap minggu kita akan dedahkan apa yang terbaru dan juga terkini, tetapi dalam masa yang sama untuk menyusun 13 episod ini memberi impak kepada masyarakat. Itu merupakan satu cabaran yang besar juga. Sebab kalau sekiranya di siang hari mereka berpandangan sebegini, malam boleh bertukar pandangan daripada apa yang dipaparkan. Jadi ada tak respon, feedback yang diberikan terus daripada kalangan penonton sendiri untuk melihat apa yang mereka mahu dan apa yang memberi impak kepada mereka, yang diberikan terus input itu kepada saluran berita? Sebenarnya program ini diterbitkan atas inisiatif kementerian sebab dibawakan dalam Satcom kementerian lah, sebagai antara program tonggak sepanjang tempoh PKP ini. Respon yang kami terima di peringkat atasan, sebab bahan siaran tu kita kongsikan, kita share kepada dengan jemaah menteri, dengan ketua-ketua jabatan, agensi, ketua-ketua institusi kementerian, di peringkat kita sendiri juga. Respon sangat bagus. Dia nak tahu respon tu bagus bila kita dapat rating tu tadi. Jadi mereka yang kes tadi yang orang asli tu kami dapat bila dia menonton episod 1, mangsa ni ataupun pesakit ni, dia respon pada kami yang dia ada cerita dia tersendiri. Itu memang sadis lah. Maknanya kita tengok malam ni yang bila mana satu keluarga orang asli tu, anak-anak dia kena sampai dia kena sakit luka belakang kudis sebab dia terlalu lama baring. Jadi kami dapat benda tu dan kita siarkan episod keempat. Jadi benda ni dituntut oleh seluruh Malaysia, walaupun kita menganggapkan siapa yang menonton tu pada awalnya kita tak tahu, tapi lama-kelamaan bila kita post dalam YouTube, kita punya platform media sosial dan sebagainya, dengan promosi yang kita buat sehabis baik, alhamdulillah mendapat reaksi yang baik daripada menteri-menteri kabinet, daripada ketua-ketua jabatan dan agensi kementerian lah, yang melihat bahawa program ini satu program yang sungguh menginsafkan, program yang telling the truth, apa yang berlaku ketika ini, dan sedikit banyak kita mengharapkan di pihak RTM memberi pengajaran cukup berharga kepada penonton lah. Ya, okey. Jadi jangan terlepas peluang untuk menyaksikan malam ini. Dan sebagai insan yang menggarap untuk episod pada malam ini, kenapa mereka perlu tonton? Setiap episod COVID itu benar ini memang memaparkan kelainan. Sebab apa? Wartawan yang keluar, dia membawakan dua kerja dia perlu lakukan, sama ada untuk liputan berita dan juga fikiran dia untuk CIB ataupun COVID itu benar. Jadi current semuanya adalah perkara-perkara yang baru, dan di sinilah kita akan lihat kenapa seluruh rakyat Malaysia perlu bekerjasama untuk memastikan kita mampu melawan COVID-19 ini dengan cepat. Ya, okey. Jadi jangan lupa untuk saksikan pada malam ini pukul 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1. Jangan lupa tonton malam ini untuk episod yang keempat, jangan ketinggalan. Baik, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Wan Syahri Sarifan, Timbalan Pengarah Stesen Berita TV, dan juga kita bersama dengan wartawan CIB untuk episod pada malam ini, Cik Azizi Harun. Dan kita harapkan impaknya malam ini akan berganda hendaknya, malah mungkin ratingnya lebih daripada apa yang sebelum ini, sebab kita nak memastikan impak tu, kerana kita sedia maklum diberitakan semalam juga 66% bekas pesakit kategori 4-5 alami sindrom post-COVID. Jadi COVID itu benar. Nak tahu cerita lebih lanjut, sama-sama kita saksikan pada malam ini.